بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar? Sihat semua? Alhamdulillah. So macam kosong Belakang tak nak pergi depan. Jomlah. Kenapa? Meh. Nak kipas? Oh alah. Kipas tak cukup besar. Tak yang mesti yang tak duduk atas kerusi tu boleh ke depan lah. Penuhkan ke depan lah. Kalau ni. Jadi saya nampak cantik. Ni susah ni tengok. Okey tak apalah, mana-mana yang penting belajar. Okey. Kan yang penting belajar tak apa. Macam mana sihat semua hari ni? Sihat. Dah jawab tadi sihat. Tak tanya Ustazah sihat ke tak? Apa dia? Suara Ustazah. Biasa pagi-pagi. Hari Isnin kan? Semalam kan tak mengajar. Jadi dia pula. Dia tengah nak warm up. Saya pagi-pagi gitu. Suara saya. Tak berapa sangat. Okey, baik. Alhamdulillah. Hari ni kita nak mula pengajian di muka surat ke berapa? 176. Okey, kita masuk bab kita yang ke-32. Baik, Alhamdulillah. Hari ini kita akan masuk bab yang ke-32, muka surat 176. Bab kita pada pagi ini bertajuk mencari air wudu apabila sudah tiba waktu solat. Baik. Babnya dalam bahasa Arab kita baca babul timasil wudu'i idza hanatis salatu. Wa qalat Aisyatu hadaratis subhu faltumisal ma'u falam yujad fanazalat tayammumi. Aisyah radhiyallahu anha berkata, telah masuk waktu subuh lalu dicarilah air ke mana-mana tetapi tidak ditemukan. Lalu turunlah ayat tayammum. Terus masuk pada hadis, tadi belum hadis lagi ya. Itu baru penerangan sedikit. Hadis kita pada pagi ini bernombor 169. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddathana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah an Anas bin Malik annahu qala رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم. Maksudnya, hadis nombor 169, Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Malik meriwayatkan kepada kami dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Talha dari Anas bin Malik
bahawasanya dia berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk waktu asar, sementara orang-orang mencari air wuduk tetapi mereka tidak menemukannya. Lalu dibawakanlah air wuduk dalam bejana kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda memasukkan tangannya ke dalam bejana itu, lalu menyuruh orang ramai untuk berwuduk. Anas berkata, aku melihat air mengucur dari bawah jari jemari baginda hingga semua orang selesai berwuduk. Jadi hadis yang sama tercantum juga pada hadis nombor 195, 200, 3572, 3574 dan 3575. Maknanya kalau kita buka dalam kitab Sahih Imam Al-Bukhari, bila kita rujuk pada nombor-nombor hadis ini, hadisnya adalah hadis yang sama. Untuk menunjukkan kekuatannya yang terdapat pada sanad hadis ini yang diriwayatkan pada pelbagai topik dan pelbagai isu. Okey, baik. Kita lihat kepada syarah judul bab kita. Bab kita tadi bertajuk Babul Timasil Wadu'i Idha Hanatis Salah. Kemudian masuk pada kata-kata Aisyah radhiyallahu anha itu tadi. Baik, perkataan yang pertama, Babul Timasil Wadu'i. Bab mencari air wuduk. Lafaz al-wadu' ditulis dengan memfathahkan huruf waw. Sebagaimana biasanya banyak kali kita dah jumpa tentang perkataan waduk ni yang kita baca dengan fathah, iaitu dengan baris atas pada huruf waw tu. Jadi al-wadu dibaca dengan baris atas. Huruf wawnya wa, dibaca sedemikian. Maksudnya di sini, pada perkataan ini, iltimasil wadu'i, artinya mencari air untuk berwuduk. Dalam bab ini kita juga ada perkataan idza hanat. Ha, huruf ha kita baca baris atas di situ. Maksudnya hampir tiba. Maksudnya hampir tiba. As-salah ada perkataan as-salah di situ, maksudnya adalah waktu solat pada saat itu. Jadi kita summarizekan ataupun kita ringkaskan maksud pada judul bab ini ialah bab kita cari air wuduk ketika telah masuk waktu solat. Okey. Baik, seterusnya kita ada perkataan Aisyah. Wa qalat Aisyah. Aisyah berkata. Jadi ini merupakan petikan dari hadis Aisyah tentang kisah turunnya ayat tayammum. Okay. Jadi dia kata penjelasan akan disebutkan lebih lanjut dalam kitab At-Tayammum insya-Allah. Maknanya kita tak akan bahaskan berkenaan dengan kenapa turun ayat ini, bagaimana cara tayammum, itu semua kita tak jelaskan. InsyaAllah kita akan buka kitab At-Tayammum, kita akan discuss dalam kitab tersebut. Ni nombor berapa ni? Nombor 4 jilid apa? Tak tahu haid Sama-sama tak ingat? Ke tayammum? Biasanya lepas wuduk tayammum. Tak apalah. Saya rasa jilid 4 tayammum. Letak pun dia kitab haid. Okey, tak apa. Kejauh lagi. Dia jilid 20 Jauh sangat. Bila dah ustazah dah tak ada. Tak tahu ustazah gimana. Jilid 20. Tak tahu nak belajar sampai jilid habis ni. InsyaAllah. InsyaAllah. Tabarakallah. Kuat semangatnya. Mudah-mudahan saya pun kuat semangatnya. Jauh ni. Masyita dah masuk anak 2 dah. Banyak sangat. Nak masuk jilid 20 anak 5 ni. Okey, baik. Terus tayammum tadi kan. Maknanya di sini riwayat sanadnya Al-Bukhari di sini mencantumkan lafaz riwayat Amr
bin Al-Harith dari Abdurrahman bin Al-Qasim dari ayahnya dari Aisyah radhiyallahu anhuma. Riwayat ini bersambung sanadnya dalam kitab Tafsir Al-Ma'idah. Jadi kata-kata Aisyah tadi kita boleh dapati dalam kitab Tayammum dan juga kitab Tafsir Surah Al-Ma'idah ni. Yang mana kita akan dapati riwayat ataupun sanad yang lebih panjang daripada di sini. Sebab kalau kita rujuk yang dalam bab ini dia cuma kata waqalat Aisyah. Menunjukkan sanadnya kalau orang belajar hadis sanadnya putus ni. Sebab dia tak sebut siapa di depannya tu kan. Tapi kita boleh jumpa sanad yang penuh dalam kitab At-Tayammum dan juga kitab Tafsir Al-Ma'idah. Baik, Imam Ibn al-Munayyir rahimahullah berkata, beliau rahimahullah ingin menyatakan dalil tidak wajibnya mencari air untuk bersuci sebelum masuk waktu solat. Kerana Nabi SAW tidak mengingkari keterlambatan mereka. Maka ini menunjukkan bolehnya hal itu. Maknanya di sini kenapa Imam Al-Bukhari diletakkan kata-kata Aisyah ni kat depan ni. Nak tunjukkan kepada kita tak semestinya sebelum masuk waktu solat kita dah kena cari air. Maknanya kita boleh bila dah masuk waktu, dah azan, kita waktu tu baru kita nak cari air untuk berwuduk. Berdasarkan kepada riwayat yang baru kita baca tadi. Jadi di sini dia kata apa? Sebab Nabi tidak mengingkari keterlambatan mereka. Bila mereka sibuk cari air wuduk kan, bila setelah masuk waktu solat tu, Nabi tak kata kenapa tak cari air sebelum azan tadi. Nabi tak kata gitu. Mak di sini Nabi biarkan sahaja. Daripada situ Imam Al-Bukhari kata ini menunjukkan bolehnya kita. Bila dah masuk waktu solat, baru kita nak cari air wuduk. Dulu kena cari kan. Sekarang kena cari ke? Tak payah. Itu pun kalau lambat tak tahulah nak cakap apa. Kan? Itu kalau lambat pun tak tahu nak cakap apa. Sekarang buka dan alhamdulillah. Dulu nak kena cari perigi. Cari perigi, cari sana, cari sini kan. Susah nak dapat air. Baik. Seterusnya kita lihat di sini. Perkataan faltumisa. Jadi dalam kata-kata Aisyah itu tadi, kita ada satu lagi perkataan. Perkataannya berbunyi faltumisa. Lalu dicarilah ke mana-mana. Jadi bila masuk waktu subuh tu, Aisyah kata, dia cari air. Mana-mana cari, tak jumpa kan waktu tu. Dan dibaca dhamma, maknanya perkataan ini pada perkataan iltamasa ni kan, dibaca tak itu dengan dhamma. Jadi bunyi itu. Dalam riwayat Al-Kushmihani tertulis faltamasu. Lalu mereka mencari air. Jadi dia ada dua cara pembacaan. Satu kita baca faltumisa, tapi kalau masuk riwayat Al-Kushmihani, dia baca faltamasu. Maknanya satu dicari. Dicari air itu. Okay, kalau kita baca faltumisa, maksudnya dicari. Kalau baca faltamisu, mencari. Dia begitu keadaannya. Maaf, faltamasu. Faltamasu maksudnya mencari air. Okey, selesai syarah judul bab. Kita akan terus masuk kepada syarah hadis kita. Dalam hadis ini, hadis nombor 169 ini, kita ada perkataan wahana. Tadi masa kita baca syarah judul bab kan, ada juga kita dah jelaskan maksud perkataan idza hanat. Okey, jadi maknanya sama tu. Idza hanat dengan wahana, iaitu ketika masuk. Tadi hampir tiba dia terjemahkan. Tak apa, dua-dua boleh, tak ada masalah. Ketika masuk. Jadi disebut sini, dalam riwayat Al-Kushmihani tercantum wahanat dan huruf waw dalam perkataan ini berfungsi sebagai waw haliyah, iaitu waw yang menerangkan keadaan. Kita tak panggil dia sebagai waw ataf. Waw ataf tu maksudnya dan yang kita susunlah. Nasi dan asam pedas. Ini kita panggil waw ataf macam tu. Okay, dia selari. Tapi dalam bahasa Arab,
Okay, dalam Nahu ni kita ada satu waw dipanggil waw halia. Waw halia ni maksudnya dia gunakan huruf waw ini untuk menunjukkan ataupun dia nak describe the situation. Dia nak jelaskan bagaimana keadaan yang berlaku tu. Jadi kita panggil waw halia. Dia tak sama macam waw yang asam pedas tadi. Okay. Dia tak sama waw tu. Dia tak menunjukkan macam waw dan ini dan itu. Bukan begitu. Ini bezanya. Jadi bila perkataan waw ini dia letakkan pada wahanat itu tadi. Waw tersebut para ulama jelaskan bagi menjelaskan keadaan waktu itu. Maksudnya ketika masuk waktu solat tadi. Dia jelaskan situasi tersebut. Yang mana kita kata dengan kalimat yang diasumsikan adalah qad. Jadi bila kita terjemah, kita tak kata dan telah masuk. Kita tak terjemah begitu. Walaupun perkataannya waw. Kan wa. Sebab kalau biasa wa ni bahasa Arab maksudnya dan. Tapi bila kita terjemah, telah masuk. Kita terjemah dengan perkataan qad dekat situ. Okay, so ini beza waw halia dengan waw ataf. Baik, seterusnya kita ada perkataan al-wadu. Okay, al-wadu biasa kita dah jelaskan banyak kali bila kita bincangkan bab demi bab, sesi demi sesi, kita biasa jumpa perkataan al-wadu ini. Artinya air wuduk. Okay, beza. Kalau wuduk maksudnya ambil wuduk. Wadu air yang kita gunakan untuk berwuduk. Dengan memfathahkan huruf waw iaitu air yang dipakai untuk berwuduk. Seterusnya kita ada perkataan falam yajidu, mereka tidak menemukan. Jadi bila masuk waktu solat tu kan mereka semua cari air wuduk tapi sayangnya falam yajidu, mereka tidak menemukan air yang mereka cari. Dalam riwayat Al-Kushmihani sekali lagi di sini tertulis falam yajiduhu, maknanya ada tambahan huruf ha dekat belakang tu falam yajiduhu, mereka tidak mendapatkannya atau mereka tidak menemukannya dengan tambahan dhamir huruf ha dekat belakang. Baik, seterusnya kita ada perkataan fa'utiya. Maksudnya lalu dibawakan. Dengan kita baca mendammahkan huruf hamzah. Kita ada alif kan dekat situ. Okay, alif tu kita baca baris depan. Jadi baca u. Okay, huruf hamzah fa'u. Dalam bentuk fi'il majhul. Fi'il majhul ni maksudnya kata kerja pasif. Dalam riwayat Qatadah, Al-Bukhari menjelaskan bahawa kisah ini terjadi di Zawra. Jadi peristiwa tersebut berlaku di Zawra. Zawra ni sebuah pasar di Madinah. Okay, baik. Perkataan seterusnya kita ada biwadu'in. Dua kali kita jumpa perkataan wadu' di sini. Maksudnya air wuduk. Sekali lagi dia jelaskan. Sekali lagi juga dia jelaskan cara bacaannya. Dengan memfathahkan huruf waw, artinya bejana yang berisi air untuk berwuduk. Dan dalam riwayat Ibnul Mubarak tercantum, jadi dia jelaskan lagi, bila kita buka dalam riwayat lain, kita akan dapati ada satu lagi situasi yang diceritakan dengan lebih detail bagaimana hal itu berlaku. Dia dalam riwayat ini menjelaskan datanglah seorang lelaki dengan membawa gayung yang berisi sedikit air. Gayung itu terlalu kecil untuk dicedok dengan telapak tangan Nabi SAW. Lalu baginda merapatkan jari jemarinya. Demikian pula dalam riwayat Humaid yang akan datang, iaitu pada penjelasan berwuduk dari Mikhdab. Jadi situasi dekat Zawra ni pada waktu itu dah masuk waktu solat. Masalahnya mereka ni cari air tu tak ada, kan? Mungkin situasinya kering dan sebagainya. Wallahu a'lam bagaimana. Sebab kita kalau nak lebih detail lagi kena buka lah kitab At-Tayammum tadi ataupun kitab mana tadi yang dijelaskan, kitab tafsir surah Al-Ma'idah. Cuma yang pentingnya dalam situasi ini kita lihat begini.
seorang lelaki bila dia nampak keadaan itu berlaku, ini kita nampak gini, bila ada air, kita tak boleh tayamum. Jika situasinya begitu, ni kita tak discuss pasal orang sakit. Orang sakit ni beza. Sekarang kita discuss tentang orang yang sihat yang mana kita nak berwuduk. So sekarang dalam keadaan yang begini, airnya ada ke tidak? Tak. Airnya ada ke tidak tadi baru baca riwayat tu? Ada lelaki datang, dia bawa air kan? Air ni dalam baldi, gayung. Baldi besar, gayung. Gayung tu kecil, airnya sikit. Nak menunjukkan, gayung kecil, air sikit, memang kering dah tu. Maknanya air tak banyak. Jadi Nabi SAW tak boleh nak ambil air tu dengan kedua telapak tangan. Kerana saiz gayung yang kecil dan juga jumlah air yang ada dalam gayung tu tadi. Jadi apa Nabi buat? Nabi rapatkan jari jemari, masukkan dalam gayung tu, Nabi ambil untuk berwuduk. Jadi kita tak guna kedua telapak tangan kita ambil berwuduk. Kerana apa? Nanti air dah sikit kan? Kalau guna kedua-dua telapak tangan, dia akan lebih banyak makan. Maksudnya lebih banyak ambil air tu. Jadi Nabi guna jari jemari, dijelaskan tadi, dicedok dengan merapatkan jari jemari baginda. Rapatkan jari jemari dengan satu saja. Kita tak guna kedua telapak tangan kita. Okey? Dan ada disebutkan mikhdab. Mikhdab ni maksudnya bekas kecil. Dia tak semestinya gayung. Okay, mikhdab ni satu perkataan yang mana menunjukkan bekas yang berisi air tapi bekasnya bersaiz kecil. Boleh apa-apa saja, tak semestinya gayung. Kita lihat gayung pun ada macam-macam saiz kan. Okay, so boleh mungkin nak guna tapawi. Boleh lah tapawi yang kecil tu kan nak guna. Kan ada tapawi yang bulat tu kan, dia guna. So macam kita boleh tadah air dekat tempat bekas yang kecil yang mana bila nak ambil kita akan guna jari jemari. Macam contoh ni. Dia begitu. Cuma di sini persoalannya bagaimana tangan yang dicelupkan ke dalam air ni, adakah ia menjejaskan kebersihan air tu? So nanti akan dibincangkan lah di tempat lain. Baik, seterusnya kita lihat di sini. Apa yang berlaku bila Nabi SAW dah masukkan jari jemari Nabi kan dalam mikhdab tu tadi ataupun dalam bekas yang kecil. Di sini dia terjemah sebagai gayung lah ya. Perkataan berikutnya menjelaskan satu peristiwa yang begitu menakjubkan berlaku, iaitu yanbu'u. Perkataan yanbu'u maksudnya mengucur. Mengucur ni mengalir, air itu mengalir daripada jari jemari. Dengan menfathahkan huruf awalnya yan dan mendammahkan huruf ba, bu. Tetapi boleh juga dengan mengkasrahkannya bi. Jadi baca yanbi'u dan menfathahkannya yanba'u. Maknanya pada huruf ba ni dia ada 3 cara bacaan. Boleh baca bu, boleh baca bi, boleh baca ba. Babi bu. Senang. Boleh baca babi bu macam tu kan? Dia boleh baca dengan ketiga-tiga baris itu tadi. Jadi penjelasan tentang faedah hadis ini akan disebutkan secara lengkap dalam kitab Alamatun Nubuwah insya-Allah. Nampak ada banyak kitab yang perlu kita buka bagi melihat penjelasan yang lebih lanjut. Ni dah masuk kitab yang ketiga. Tadi kita ada kitab apa? Tayammum. Kitab tafsir surah Al-Maidah. Sekarang dia kata kitab Alamatun Nubuwah. Maknanya ada 3 kitab yang mengandungi hadis yang sama, bila kita baca kan akan lebih menjelaskan tentang apa yang berlaku pada hadis ini. Baik, seterusnya kita lihat perkataan kita yang terakhir pada pagi ini. Hatta tawadda'u min 'indi akhirihim. Hingga semua orang selesai berwuduk. Jadi air tadi dia keluar. Dia mengalir daripada yanbu' tadi kan, mengucur tadi disebut, daripada jari jemari Nabi SAW. Semua orang mengambil wuduk menerusi
jari itu hingga semua orang selesai berwuduk. Al-Karmani mengatakan penggunaan kata hatta berfungsi sebagai tadrij dan kata min berfungsi sebagai bayan. Bayan tu maksudnya keterangan. Tadrij ni maksudnya satu situasi yang menunjukkan peringkat. Okey, tadrij. Artinya orang-orang berwuduk hingga orang yang terakhir selesai berwuduk. Dia proses, tunjukkan satu proses ataupun satu situasi daripada orang pertama sampailah orang yang terakhir. Sehingga selesai keadaan itu. Jadi ungkapan ini merupakan kiasan untuk mengungkapkan semua orang yang hadir. Beliau rahimahullah melanjutkan, siapa ni? Al-Karmani rahimahullah ni. Beliau iaitu Al-Karmani melanjutkan, kata inda bermakna fi. Leceh sikit ni. Kata inda bermakna fi. Kerana walaupun inda berfungsi sebagai zaraf, itu keterangan tempat secara khusus, tetapi ungkapan balaghah, maksud ungkapan sastra, dia satu ungkapan yang mendalam, yang begitu tinggi, yang terkandung dalam kalimat tersebut, menunjukkan bahawa kata inda di sini mutlak sebagai zaraf. Tak apalah, tinggalkan saja. Saya nak jelaskan pun ni leceh sikit. Ambil saja yang berikutnya. Seolah-olah kalimat tersebut ingin menerangkan orang yang berada paling akhir dari mereka. Dan kita juga ada pendapat daripada At-Taimi. At-Taimi berkata, maknanya orang-orang berwuduk hingga sampai kepada giliran yang terakhir. Imam An-Nawawi berkata, kata min di sini bermakna ila. Dan ini merupakan salah satu penggunaan bahasa Arab yang dibenarkan. Namun pernyataan itu ditanggapi oleh Al-Karmani dengan mengatakan bahawa itu adalah penggunaan bahasa yang janggal. Ia juga mengatakan selain itu kata inda tidak boleh diertikan dengan makna ila. Okeylah, tak apa, tinggalkan je ni. Ni nak terangkan pusing-pusing. Okey, tak apa. Masuk pada perenggan yang terakhir tu. Tak apa, tinggalkan saja. Yang penting maksud hatta tawadda'u min indi akhirihim ialah menunjukkan kepada kita semua orang yang berada di situ. Okey, inda ni maksudnya satu tempat. Inda dengan fi. Okay, sekejap saya terangkan sikitlah. Kesian pula. Sikit saya terangkan. Okey, ni dua-dua kita tunjukkan ia sebagai satu perkataan yang menunjukkan pada tempat. Okey, inda dekat situ, fi pun dekat situ. Tapi kalau fi ni dia selalunya lebih umum. Inda ni dia lebih khusus. Indi contoh di sisi saya. Ataupun indal masjid. Kita kata belajar dekat mana? Saya guna bahasa saya nak bagi mudah faham. Pergi kuliah Saudara Sakinah belajar dekat mana? Kita kata dekat masjid. Masjid besar. Tingkat berapa? Dewan solat ke, dewan serbaguna ke, dalam classroom ke, kan? Maknanya bila kita kata dekat masjid, kita cuma kata fil masjid, dekat masjid. Orang yang dengar, bila kita baca ataupun kita dengar perkataan dia dekat masjid, dia tak letakkan satu keadaan yang khusus. Dia lebih umum. Tapi kalau kita guna perkataan yang indah, okey, yang ini, indah ini, dia menunjukkan satu tempat yang khusus. Kalau dalam hadis ini, bila dia kata indah,
Maknanya orang yang ada dekat Nabi itu sahaja. Sampai mereka semua, contoh dalam dewan solat ini, semua dekat sini, semua selesai ambil wuduk. Dia tak masuk pada orang yang dekat luar-luar tu, semua tak masuk. Sebab tu digunakan perkataan indah. Dan tadi ada ilah. Okey, ilah tak apa. Ya, ambil ini saja. Okey, ini saja. Fahami yang itu saja. Okey. Sebab tu di sini dia jelaskanlah indah, dia nak kata bermakna fi. Dia kata begitu kan tadi kan. Tapi dia jelaskan lagi lah berkenaan dengan khusus, ada hyperbola, apa benda kan. Di sini macam-macam lah. Cuma yang penting ialah saya nak kata indah, bila kita guna perkataan yang indah, bermaksud ia berada dekat dengan kita. Okey, sebelah saya, di sisi saya. Sedemikian. Tapi kalau kita fi, itu maknanya orang kalau dengar, fi itu kat mana? Susah kita nak kata. Baik, seterusnya kita lihat di sini tentang hadis bab ini mengandung beberapa faedah. Okay, boleh masuk terus pada faedah sebab yang atas itu sama jugalah dia terangkan perkataan-perkataan yang beginilah. Jadi leceh nak terangkan panjang-panjang ni. Tak apa, tinggalkan saja, dia tak berapa penting lah. Itu kalau ahli bahasa minat lah kalau terangkan macam ni. Okey, baik, hadis bab ini mengandung beberapa faedah. Di antaranya kita ada 2 faedah di sini, iaitu 2 pengajaran yang boleh kita ambil daripada perbincangan bab kita yang ke-32. Yang pertama, sebagai dalil bahawa berbagi kebaikan disyariatkan pada kondisi darurat, iaitu bagi yang memiliki kelebihan air dari keperluannya untuk berwudu. Berbagi kebaikan yang maksudnya berkongsi. Kita berkongsi kebaikan adalah satu perkara yang disyariatkan dalam keadaan darurat. Tadi kita lihat ya, situasinya air sedikit. Tapi Nabi guna untuk diri sendiri ke dikongsikan dengan yang lain? Dikongsikan dengan yang lain. Situasi yang berlaku itu ya menunjukkan kepada kita itu adalah situasi yang darurat. Jumlah airnya tak banyak, sedikit. Tapi masih lagi dikongsikan dengan orang ramai. Sebagai satu bentuk keadaan yang menunjukkan kalau itu berlaku dalam konteks kita pun pada hari ini, kita tak boleh pentingkan diri kita sendiri. Jika dalam bab mengambil air wuduk tu tadi, Nabi SAW berikan juga kepada para sahabat yang lain, apatah lagi kalau bab-bab yang lain. Untuk menunjukkan bahawa kita walau dalam keadaan darurat, kita tak boleh pentingkan diri sendiri. Contoh kita kata, kita ni tak ada makanan. Kita pergi kedai, ada makanan, telur tinggal 10 biji je. Kita nak beli 10 biji. Darurat ni. Kalau saya tak beli 10 biji, macam mana saya nak survive 10 hari? Kan? 1 hari 1 biji. Tapi orang lain tengah beratur ni nak beli. Kita macam mana? Nak beli 10-10? Tak. Dalam agama kita menunjukkan bahawa kita tak boleh pentingkan diri sendiri. Okey, kita kena fikir orang lain. Tak apalah beli 2 biji je. Lagi 2 tu bagilah orang lain nak beli kan? Ini contoh je lah. Kita tak tahu darurat, tak boleh. Kita kena penting, saya kena hidup ni, saya kena makan. Tak boleh, saya kena makan semua so ambil semua sampai licin. Tak ada tinggal lah. Orang kalau tengok bakul orang sebelah, dek ni baru ke lautan ke? Baru ke lautan ke dek ni? Sampai 2 troli dia bawa macam tu. Kita ingat tak dulu-dulu masa Singapura orang kata kan dulu-dulu kan Singapura kan dulu ada color apa panggil? Ada color merah, kuning tu kan. Kata sebelum dia warna merah, sebelum Singapura tutup ni, kita beli banyak-banyak. Orang beli banyak-banyak. Sampai maaf cakap nak beli konteks pun tak ada. Seriously saya kata, maaf kalau kasar ayat saya. Tapi itu menunjukkan kenapa manusia ni macam ini ya. Tapi kalau kita betul-betul seorang muslimah yang beriman kepada Allah, seorang muslim kita kata, yang beriman kepada Allah, yang betul-betul mengamalkan agama kita tak ajar. Benda-benda macam ni. Dalam keadaan darurat, sehingga tadi Nabi tunjukkan kepada kita, air datang dalam gayung yang kecil. Jumlah yang sedikit. Tapi Nabi tak pentingkan diri baginda. Masih lagi diperuntukkan kepada orang lain yang nak berwuduk.
sebagai satu sunnahnya, satu-satu syariat yang ditunjukkan kepada kita. Masya Allah, tabarakallah. Agama ini mengajarkan bahawa setiap insan, iaitu orang yang menganut agama Islam, kita diajar dengan satu istilah al-ithar. Tahu tak al-ithar? Al-ithar ni maksudnya kita mementingkan orang lain daripada diri sendiri. Okay? Ini yang ditunjukkan di kalangan para sahabat. Dalam agama kita ada konsep al-ithar. Iaitu mendahulukan orang lain. Perkara ni banyak ditunjukkan dalam contoh kehidupan Nabi, kehidupan para sahabat. Mereka ini semua diajar. Kalau kita boleh share, kita share. Sebab tu sharing is caring lah. Nabi SAW ajarkan kita begitu. Agama kita awal-awal lagi dah ajar. Sebelum kata-kata tu keluar, sharing is caring tu, agama dah awal lah. Nabi SAW dah lama dah ajar kita tentang perkara ini. Cuma kita nak buat ke tidak? Contoh, saya ambil satu contoh. Aisyah radhiyallahu anha ada pada satu keadaan. Dia kata ada seorang wanita miskin ni datang rumah dia. Rumah Nabi tak macam rumah kita, ada macam-macam makanan. Itu pun kita pergi dapur, tak ada makan nak makan. Boring lah, Syashik makan biskut, cornflakes. Lepas tu buka tu, ayam frozen. Tak nak lah. Last order Grab. Macam tu lah kita. Padahal ada makanan kan? Ada makanan. Kita tak ada apa nak makan. Cari duitnya kita. Rumah Nabi SAW, ini kata, ada makan untuk hari tu je lah habis. Sampai Aisyah kata apa? Ada seorang wanita miskin datang ke rumah saya. Dia bawa 2 orang anak perempuan. Saya yakin ramai antara kita yang dah biasa dengar hadis ini. Yang mana wanita miskin ini, dia minta sedekah lah. Minta nak makan. Aisyah kata apa dalam hadis ini? Dia kata, falam tajida indi, saya tidak ada apa-apa, ghaira tamratin wahidah, melainkan 1 biji tamar. Bayangkan rumah kita kalau ada 1 biji tamar. Rumah Aisyah dia kata, dalam rumah saya tak ada makanan. Cuma ada 1 biji tamar tu je. Yang berbaki ni. Tapi Aisyah radhiyallahu anha, saya nak ambil konteks ini. Aisyah, adakah dia kata, tinggal 1 je lah, nanti nak makan apa? Itu kalau kita. Kalau kita kan tengok tinggal 1 je, tak payahlah tinggal 1, nanti kan aku nak makan apa pula. Kita fikir begitu. Tapi Aisyah tidak. Dia kata apa? Saya bagi juga. Walaupun tinggal 1 biji kurma tu, saya bagi kepada wanita yang miskin ini. Tapi Aisyah lihat, itu satu yang saya gambarkan, satu situasi yang mana Aisyah dia mendahulukan orang lain. Bila dia sendiri dengan willingnya, itu dengan keadaan yang sukarela, bagi 1 biji tamar ni kepada wanita miskin ini yang ada 2 anak perempuan. Tapi Aisyah radhiyallahu anha kata apa? Yang lebih menakjubkan, bagaimana ibu ini juga memiliki sifat al-ithar itu tadi. Dia pun tak pentingkan diri dia sendiri. Aisyah bagi sebiji tamar, dia pun tak katalah 1 je, tak ada. Itu kalau kita orang Singapura macam tu. Bagi $5 minta lagi. Lah bagilah lagi banyak duit dekat dalam beg tu. Macam tu. Tapi wanita ini bagi sebiji, alhamdulillah ambil. Apa yang berlaku? Dia belah 2. Sebiji tamar tu dibelah 2, dia bagi kepada 1 bagi anak dia yang pertama, 1 bagi anak yang kedua. Dia makan? Tak. Sekali lagi ada 2 situasi menunjukkan bagaimana seorang ibu mendahulukan anaknya. Kita kata dia tu mak Saza, mestilah dia dulukan anak dia kan. Kita dengan kawan kita takkan kita nak dulukan kawan kita. Kawan kita tu siapa? Bukan family members kita pun nak dulu-dulukan dia. Tak juga. Kita lihat di kalangan para sahabat ketika dalam peperangan. Dahsyat. Ni air, nak minum air ni. Dalam peperangan, tengah terluka parah ni semua. Berderet terluka parah. Dibagi air. Air tak ada, air tinggal 1 ni. Kita kata satu balang ni. Bagi pada yang pertama.
Kalangan para sahabat, tak apa kau bagi kawan aku dulu. Dia lebih perlukan daripada aku. Yang ini kata tak apa, bagi dekat dia. Bagi dekat dia. Sampailah kat akhir tu, akhirnya semua mati syahid kat situ. Tak minum air. Ini dipanggil sebagai al-ithar, mendahulukan orang lain dalam keadaan darurat. Nampak ya? Dalam keadaan darurat tu tadi. Yang mana saya nak survive, saya mesti minum air. Tapi bagaimana di kalangan para sahabat dalam peperangan sampai mati syahid? Kerana apa? Mereka rasa tak apa, kawan saya lebih memerlukan daripada saya. Jadi syariat mengajarkan kepada kita, walaupun dalam situasi darurat, selama mana kita boleh mementingkan orang lain, mendahulukan orang lain, dahulukan orang lain. Jangan kita selfish. Ya, jangan pentingkan diri sendiri. Ini yang ditunjukkan oleh Nabi SAW pada poin kita yang pertama di sini. Baik, seterusnya yang kedua. Seorang yang berwuduk dengan mencedok air yang sedikit tidaklah membuat air itu menjadi air musta'mal. Okey, air tu bila kita masukkan jari kita dekat tempat gayung yang sikit tu tadi, sebagaimana yang Nabi SAW lakukan. Air tu dia tetap jadi suci, senang kata. Air tu tetap jadi suci. Sebab kita akan fikir, macam mana air tu tadi dah mengalir daripada jari jemari Nabi. Maknanya air itu telah disentuh. Itu boleh menyebabkan air tersebut menjadi air mustakmal. Tapi dalam isu ini, di kalangan para ulama bersepakat, ia tidak menjadikan air tersebut sebagai air mustakmal. Maknanya boleh digunakan untuk berwuduk sebagaimana Imam Ash-Syafi'i berdalil dengan keadaan hadis ini untuk menunjukkan kondisi air itu tadi kan. Dan ini dan menyatakan bahawa perintah membasuh tangan sebelum memasukkannya ke dalam bejana adalah sunnah, bukan wajib. Kita banyak kali kita bincangkan. Sebelum kita nak ambil wuduk, jika sekiranya air itu berada dalam baldi, okay, dalam bekas, sunnahnya kita mesti basuh kedua telapak tangan kita terlebih dahulu. Tapi dalam hadis ini menunjukkan kepada kita Nabi tak basuh kedua telapak tangan baginda. Kan? Nabi terus masukkan jari jemari baginda, lalu Nabi ambil wuduk. Untuk menunjukkan kepada kita, menurut kepada Imam Ash-Syafi'i di sini, dia kata apa? Situasi ini menunjukkan bahawa basuh tangan, kedua telapak tangan, sebelum kita ambil wuduk, ia adalah satu yang sunnah, bukan wajib. Maknanya kalau kita tak basuh kedua telapak tangan kita, sebelum kita ambil wuduk, masih lagi sah. Okay, wuduk tersebut. Ini adalah pengajaran yang kedua. Saya nak tambah pengajaran yang ketiga ya di sini, iaitu hadis ini menunjukkan bukti kenabian dan kerasulan Nabi SAW. Daripada apa yang berlaku, air yang sedikit itu tadi kan, akhirnya semua orang yang ada di tempat tersebut dapat berwuduk. Kalau kita rujuk dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, tapi riwayat Qatadah. Dalam riwayat Qatadah ini disebutkan jumlah berapa ramai yang ada di tempat tersebut. Dan di sini saya bacakan hadisnya yang saya ambil daripada riwayat Qatadah ini untuk lebih menjelaskan situasi itu. Qatadah, hadis ini daripada Qatadah, daripada Anas radhiyallahu an. Jadi Anas ni dia cerita, Utian Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ina'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan kepada baginda dengan satu bekas air yang tadi pun kita dah sebutkan jumlah air dalam bekas ini adalah amat sedikit. Wa huwa bizawra, Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Zawra, iaitu sebuah pasar di Madinah. Fa wada'a yadahu fil ina. Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan baginda, iaitu jari jemari tadi, dalam bekas tersebut. Faja'alal ma'u yanbu'u min baini asabi'ihi fatawadda'al qaum. Jadi bila Nabi SAW letakkan jari jemari baginda tadi kan dekat dalam bekas berisi air yang sedikit, air pun keluar dengan begitu banyaknya daripada jari jemari baginda. Fatawadda'al qaum, sehingga semua orang yang ada di situ dapat mengambil wuduk. Jadi Qatadah dia tanya kepada Anas. Qultu li Anasin, kam kuntum? Kalian ada berapa ramai orang dalam situasi itu? Anas kata apa? Thalathami'a. Kita ada 300 orang. Bayangkan,
300 orang berjaya mengambil wuduk dengan baik menerusi jari jemari baginda, air yang keluar daripada jari jemari Nabi SAW. Ini yang kita panggil sebagai mukjizat. Mungkin kita fikir, alah sikit je kot daripada jari. Tapi bayangkan, daripada air itu 300 orang dapat berwuduk. Menerusi daripada penyaksian Anas. Sebab Anas berada dalam peristiwa ini. Tapi ada juga Anas kata, au zuha'u thalathimi'ah. Atau dia kata kurang daripada 300 orang. Tapi masih lagi kita nak kata, bilangan ataupun jumlah orang yang ada di sisi Nabi, iaitu indan Nabi SAW, saya guna perkataan yang indah itu, adalah ramai. Kita tak kata 3 orang, 30 orang, tapi 300 orang. Kalaupun kurang, mesti 250, ramai tu. Kalau buat jemputan 250, ramai ke sikit? Sikit Ustazah. Dulu 1000. Tapi kalau sekarang dah boleh kata, oh ramai tu 250. Alhamdulillah daripada 100. Kan? Alhamdulillah daripada 100 kan? Sikitnya 100 orang. 250, oh ramai kan kau jemput orang 250. Macam tu keadaan dia. Sekarang dengar jemputan 250, 300, ramai Kita dah happy dengar tu. Menunjukkan jumlah ini yang berwuduk menerusi jari jemari Nabi SAW tadi begitu ramai. Ini mukjizat. Bukti kenabian, bukti kerasulan yang ada pada baginda SAW. Sehingga di kalangan para ulama yang mensyarahkan hadis ini, mereka kata apa? Mukjizat ini tidak ada pada Nabi yang lain. Tidak ada pada Nabi yang lain. Allah berikan kepada Nabi SAW. Kita lihat muka surat 180 180 di situ. Ada catatan penting daripada Imam Ibn Battal dan juga Al-Qadhi Iyad berkaitan dengan mukjizat Nabi SAW itu tadi. Ibn Battal rahimahullah dia berkata, hadis ini iaitu kisah mengalirnya air dari jemari Rasulullah SAW disaksikan oleh sejumlah sahabat. Maknanya bukan satu orang saja yang melihat situasi ini. Okey? Bila satu peristiwa disaksikan oleh ramai orang, bermakna tidak, ini bukan satu kisah yang kita dengar-dengar ataupun kisah yang kita kata kisah dongeng, bukan gitu. Tapi ia adalah kisah benar yang disaksikan oleh ramai orang. Yang mana kata, hanya saja kisah ini tidak diriwayatkan kecuali dari jalur Anas. Cuma di kalangan para sahabat, bila mereka nak cerita balik hadis ini, mereka akan ambil cerita daripada Anas. Sebab kalau kita baca kebanyakan hadis, kita akan dapati Anas radhiyallahu an sahaja yang meriwayatkan. Tapi sebenarnya ramai. Okey, kerana ada dua sebab. Kerana usia Anas yang panjang pada waktu itu. Jadi Anas yang sentiasa menceritakan hadis ini kepada orang ramai. Dan orang-orang mencari sanad yang berkualitas ataupun berkualiti tinggi, ali. Demikian yang dikatakan. Kerana kita ni makin pendek sanad itu ataupun orang yang kita ambil ni, dia makin bagus. Makin bagus. Dia kalau panjang sangat ni kan sanad ini, maknanya ada ramai sangat orang, kemungkinan keabsahan, sebab kita kalau daripada satu orang ke satu orang yang sampaikan, belum tentu lagi riwayatnya adalah riwayat yang tepat. Tapi kalau kita ambil contoh Kak Som sahaja yang riwayatkan hadis tu, semua orang jumpa Kak Som, maknanya kita ambil daripada satu orang. Jelas benda itu. Bendanya ataupun kata-kata cerita itu adalah cerita yang logik, cerita yang tepat. Tapi bayangkan, Kak Som cerita, Kak Zah cerita, Kak Aisyah cerita, Kak Dewi cerita, Kak Ram cerita, semua cerita. Kan? Sampai Cik Ia cerita juga kita tu. Oi, ramai cerita. Kan gitu kata. Mana satu yang betul ni? Mana satu betul ni? Entahlah, aku dengar aje semua orang cerita, aku pun cerita kau gitu. Maknanya sanad tu tak tinggi, kualiti dia. Kerana ada ramai orang cerita, kita pun jadi confused dah. Cerita mana satu yang betul? Tanta cerita Cik Ia. Padahal Kak Som yang cerita awal-awal tu kan. Kita pun ambil cerita Cik Ia, kita pegang sampai mati cerita dia. Cik Ia pula salah-salah je cerita. Minta maaf ya Cik Ia. Salah-salah pula Cik Ia cerita. Entahlah, aku pun tak ingat. Entah dia cakap dekat sini ke dekat sana. Entah. Dia cerita macam tu kan.
Kita pun tak tahu. Jadi sebab itu, kerana usia Anas ni, usia dia panjang, semua orang jumpa dengan Anas. Kan nak pelihara sanad tu tadi. Jadi jalan ceritanya betul, jalan ceritanya tepat kerana kita ambil daripada sumber yang satu sahaja. Macam gitu. Ini yang menjadi keprihatinan. Tapi kita tak kata, oh kalau gitu Anas saja ke yang nampak? Bukan gitu. Ramai di kalangan para sahabat yang ada dalam kes ini. Tapi kenapa hadisnya semua ambil daripada Anas? Kerana nak jaga kualiti sanad itu tadi. Okey, baik. Seterusnya kita ada penjelasan daripada Al-Qadi Iyad juga. Al-Qadi Iyad dia mengatakan kisah ini diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi thiqah. Maknanya Al-Qadi Iyad bersetuju dengan pendapat Ibn Battal. Hadis ini diriwayatkan oleh sejumlah besar, maknanya ada ramai orang di kalangan perawi yang thiqah, dari para perawi yang banyak sekali dan dari keseluruhan perawi dengan sanad yang bersambung dari sejumlah sahabat. Dari orang-orang yang dinukil dari mereka, tidak seorang pun yang mengingkarinya. Okey, kerana hadis ini dilihat, disaksikan oleh ramai sahabat, diriwayatkan oleh ramai juga di kalangan perawi-perawi yang thiqah, yang diambil juga daripada sejumlah sahabat. Walaupun tadi kita jelaskan kecuali dari jalur Anas, tapi ada sahabat yang lain. Contoh di sini, saya tadi baca tentang hadis Qatadah. Qatadah ni di kalangan sahabat ya, yang mana dia tanya pada Anas jumlah orang ramai dekat situ kan. Dalam hadis ini, kita tak terus-terus sebut nama Qatadah. An Qatadah anin Nabi. Kita tak sebut itu. Tapi kita kata daripada Qatadah, daripada Anas. Sedangkan Qatadah itu sahabat Nabi. Untuk menunjukkan bahawa Qatadah seorang sahabat Nabi ambil daripada Anas radhiyallahu an. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain. Begitu keadaannya. Mereka akan ambil hadis ini daripada Anas. Menunjukkan ia diriwayatkan oleh sejumlah sahabat yang begitu ramai. Tapi jalurnya, pertemuannya masih lagi pada Anas radhiyallahu an. Yang mana kita lihat dia di sini jelaskan kepada kita. Dari orang-orang yang dinukil dari mereka, tidak seorang pun yang mengingkarinya, maka kisah tersebut dapat dipastikan termasuk salah satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kata, cuba perhatikan dua-dua pendapat tadi, iaitu pendapat Ibn Battal dan juga Qadi Iyad. Di situ ya, ada satu pesan yang begitu tinggi yang ingin diberikan kepada kita. Dan kami akan menguraikan masalah ini lebih lanjut dalam kitab Alamatun Nubuwah. Kitab tanda-tanda kenabian insya-Allah. Alhamdulillah selesai ya perbincangan hadis kita bab 32 tadi. Ada apa-apa soalan? Cik ya. Duduk. Boleh. Okey. Soalan. Kita pergi kampung, tak ada air berapa hari, kita beli air botol, boleh? Wuduk dengan air botol, boleh saja. Keadaan tu maknanya kita ada supply lah air tu. Kita simpan air tu kan untuk berwuduk. Maknanya masih lagi boleh diusahakan. Unless memang air botol pun tak ada. Air botol pun tak ada waktu tu kan. Barulah kita boleh pergi kepada tayamum. Ya, sila. Mak nak kena bangun. Makin jauh ya. Tak apa. Macam mana? Dekat flight. Oh. Terbaik guna air sebab air ada. Oh, subhanallah. Air ada. Okay. Kalau kita dalam flight kan, air memang ada tapi sikit kan. Maka air tu guna seadanya lah. Bila kita nak berwuduk dalam ni kan. Boleh ke nak guna cushion tu? Tak boleh. Kak Azhar. Apa gini-gini? Spray. Oh, cakaplah spray. Dia gini-gini saya ingat tak boleh. Saya tanya boleh ke tak?
Dia kata gini. Guna spray. Air ada lagi. Jadi terbaik. Saya kata terbaik. Walaupun saya tak menafikan ada pendapat kata orang kata tepuk cushion lah apa kan. Air ada lagi. Ya, maknanya masih lagi boleh guna air. Dengan jumlah yang sekadarnya lah. Kita pun kalau berwuduk dalam flight tak wuduk macam dalam dekat Masjid Yusof Ishak ni. Agak-agak lah ya. Takkanlah sampai basah lah tandas. Saya dah ajar kan macam mana kan kita guna cara-cara yang telah ditetapkan. Maknanya sekadarnya lah. Jangan sampai lecak, basah tempat berwuduk tu. Satu anggota satu kali. Itu pun tak sampai kita guna sebanyaknya. Yang penting basah anggota wuduk tu. Itu saja dah memadai. Macam tadi kita pakai spray, bolehlah letak spray sayang. Kelang kabut juga kan. Tapi saya suka masuk tandas lah. Lebih selesa. Untuk saya. Depends lah pada diri masing-masing. Yang penting ada situasi yang mana kita boleh, selama mana boleh guna air, guna air. Walaupun saya tak nafikan di sana ada orang yang berpendapat boleh tepuk cushion ke apa kan. Tapi airnya ada, cuma tak banyak tu gunalah air yang sekadar. Macam mana tadi Nabi SAW gunakan? Dalam keadaan darurat tadi. Tapi adakah Nabi kata tak apalah air sikit, kita pakai tayamum. Ada Nabi kata tak. Masih lagi cuma dengan keadaan yang sekadarnya. Okey? Wallahu a'lam bishawab. Itu sajalah perbincangan kita pada pagi ini. Terima kasih ya semuanya di atas perhatiannya. Terima kasih juga teman-teman kita yang di rumah yang mengikuti pengajian walaupun tak dapat datang ke masjid. Alhamdulillah, panjang juga ni jelaskan. Okey, itu saja. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.